dan salam sejahtera kepada murid-murid. Cikgu doakan kamu berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa bersedia untuk memulakan PDPR kita pada hari ini, itu untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, hari ini cikgu nak kongsikanlah beberapa tips atau aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang cuti persekolahan lah. Tidak kira cuti umum ke, cuti hujung minggu ke, atau sebagainya. Janji kamu gunakan cuti yang diberi itu dengan perkara-perkara yang berfaedah atau yang bermanfaat. Okey, yang pertama adalah tolong bantu mak ayah. Okey, kalau hari sekolah pasti kita akan bagi alasan. Ada kelas lah, ada kerja sekolah lah, ada tuition lah dan sebagainya kan. Jadi dengan cuti yang ada ni, apa salahnya kalau kita curi masa sedikit untuk bantu mereka? Cikgu faham kamu semua ni mesti banyak kerja sekolah, terutamanya pada musim-musim pembelajaran di rumah ni. Setiap mata pelajaran pasti ada kerja sekolah. Tak apa, buat sikit-sikit, lama-lama mesti siap, lama-lama mesti jadi bukit kerja yang dah bersiap tu kan. Okey, tak apa, buat sikit-sikit dan curi masa sikit untuk bantu mak ayah. Okey, macam mana nak tolong mak ayah ni? Tolonglah untuk sidang pakaian ke, tolong basuh pinggan ke, tolong kemah rumah ke, mop lantai ke dan sebagainya. Ingat, tolong mak ayah ni pasti dapat pahala dan keberkatan dalam kehidupan kita. Okey, yang kedua, cuba memasak. Okey, nanti bila mak ayah balik rumah, lepas kerja tu balik rumah, dia buka lah saji tak. Dia buka saji, lepas tu tengoklah ada kari kepala ikan kau, ambil terus cair tak, cair mak ayah kita. Tengok anak masak kari kepala ikan, pandai betul anak kita ni kan. Jadi okey, yang seterusnya adalah permainan dalaman atau dipanggil sebagai indoor game. Okey, kita boleh bermain congkak ke, saidina ke, dam ular ke. Okey, jadi dengan aktiviti sebegini mampu untuk kamu elakkan daripada bermain gadget yang dengan terlalu lama lah. Kita dapat rehat sikit, kita dapatlah rehat sikit mata kita kan. Jadi oleh itu, dengan aktiviti-aktiviti yang cikgu kongsikan ini berkaitlah dengan tema yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu bersih selalu, sihat bersama. Jadi dengan adanya aktiviti yang berfaedah ni, pasti hidup kita akan kekal bahagia, kekal positif. Okey, jadi untuk standard pelajaran kita pada hari ini ialah 3.5.1, iaitu menulis dan menyusun maklumat serta membuat ringkasan daripada pelbagai bahan. Prosa menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menulis dan membuat sebuah karangan ringkasan tentang peranan ibu bapa dalam memanfaatkan cuti persekolahan anak-anak menggunakan ayat yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Baiklah, jadi hari ini cikgu akan fokuskan kepada satu perkara saja, okey, iaitu karangan ringkasan. Okey, seterusnya perkara penting sebelum kita memulakan penulisan, kita perlu tekankan dalam penulisan karangan, kita perlu ingat dan faham sehingga PT3 adalah yang pertama adalah satu penggapan ringkasan ni tidak boleh melebihi 100 patah perkataan ya. Okey, yang kedua adalah satu perenggan sahaja, tiada pendahuluan dan tiada perenggan penutup lah. Okey, yang ketiga adalah gunakan penanda wacana yang sesuai lah. Okay, sebagai contohnya kita boleh guna selain itu, selanjutnya, seterusnya, atau kita juga boleh menggunakan kata hubung. Okay, iaitu dan, serta, okay, bahkan dan sebagainya lah. Okay, yang keempat adalah elakkan menggunakan contoh atau huraian sebagai isi. Kita hanya tulis isi teks surat sahaja. Okey, dari segi pemakaran pula adalah satu isi dua markah. Okey, jadi 5 isi sudah memadai dah. Okey, dan 5 markah bahasa. Okey, iaitu menggunakan bahasa yang gramatis dan penanda wacana yang sesuai. Jadi jumlah
penuh penulisan ringkasan adalah sebanyak 15 markah. Jadi itulah sedikit perkenalan karangan ringkasan. Baiklah murid-murid, ini soalan ringkasan yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelum tu, cikgu nak pesan supaya murid-murid sediakan buku penulisan masing-masing untuk kita menulis ringkasan lengkap selepas ini. Baik, sekarang kita lihat soalan ringkasan. Baca petikan di bawah dengan telitinya. Berdasarkan petikan tersebut, tulis sebuah ringkasan tentang peranan ibu bapa dalam memanfaatkan cuti persekolahan anak-anak. Panjang ringkasan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud petikan. Okey, jadi jadi soalan ini berfokuskan kepada peranan ibu bapa dalam memanfaatkan cuti persekolahan anak-anak. Okey, antara contoh aktiviti persekolahan yang dapat kita manfaatkan adalah, sebagai contohnya, aktiviti berkayuh bersama ayah ke, abang ke, kakak ke dan sebagainya. Lah. Okey, seterusnya aktiviti memasak bersama ibu, kakak, abang, adik, sepupu-sepapat. Okey. Seterusnya aktiviti mewarna, dapat menjana kreativiti seseorang itu. Okey. Pulang ke kampung dan sebagainya. Itu antara contoh aktiviti persekolahan yang boleh kita manfaatkan dengan perkara yang berfaedah kerana masa itu emas. Okey. Jadi kita kembali kepada soalan dalam ringkasan, iaitu soalan ringkasan ni agak mudah kerana ada kata kuncinya, iaitu kita dapat lihat di sini. Kata kuncinya adalah peranan. Okey, peranan ni merupakan sinonim dengan tujuan, fungsi, tanggungjawab. Okey, jadi kata kunci untuk soalan ringkasan adalah peranan. Okey, peranan apa? Peranan ibu bapa dalam memanfaatkan cuti persekolahan anak-anak. Jadi tema kita pada hari ini juga adalah berkaitan dengan kesihatan dan kebersihan, iaitu merujuk kepada kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Baik, kita teruskan dengan petikan. Pertama, apa yang anda perlu buat adalah baca petikan itu dulu. Okey. Pertama adalah sila baca. Okey. Kedua, gariskan isi penting. Okey, ada dua perkara yang perlu awak buat, itu baca dan gariskan isi-isi penting. Okey, jom kita baca. Cuti bersekolah yang panjang selepas anak-anak bertukar lumus menghadapi peperiksaan sememangnya dinanti-nantikan. Telah tiba masanya untuk mereka melarikan diri buat sementara dari alam persekolahan yang syarat dengan aktiviti sekolah dan tugasan. Namun begitu, bagi sesetengah ibu bapa mungkin saat yang paling memeningkan dan memenatkan mereka kerana terpaksa melayang kerana anak-anak di rumah. Dalam pada itu, terdapat juga anak-anak yang tidak mengetahui aktiviti-aktiviti yang ingin dilakukan oleh mereka pada cuti sebegini. Oleh itu, ibu bapa patut menggunakan kesempatan cuti sekolah ini untuk pulang ke kampung menziarahi sanak saudara bagi merapatkan hubungan silaturahim. Okey, kita dapat lihat pada program pertama. Okey, peranan ibu bapa dalam memanfaatkan cuti persekolahan. Kita dapat lihat di ayat yang terakhir. Okey, iaitu peranannya adalah menggunakan kesempatan ibu bapa sekolah ini untuk pulang ke kampung menziarahi sanak saudara bagi merapatkan hubungan silaturahim.
Jadi itu merupakan isi yang pertama. Okey. Okey, kita baca lagi. Kesempatan ini, cuti yang panjang dapat digunakan oleh ibu bapa untuk meningkatkan prestasi anak-anak dengan mengatur jadual kelas tambahan mereka. Okey, peranan yang kedua adalah mengatur jadual kelas tambahan untuk mereka bagi meningkatkan prestasi anak-anak. Okey, itu merupakan isi yang kedua. Okey, kedua Okey, kita baca lagi. Namun begitu, amatlah tidak wajar jika ibu bapa terus memaksa anak-anak mengikuti kelas tambahan semata-mata. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak akan merasa bosan dan tertekan. Selain itu, ibu bapa boleh mengatur program yang bermanfaat yang dapat mengembangkan bakat dan hobi anak-anak juga. Sekiranya anak-anak meminati muzik, sukan lasak, berenang dan sebagainya, maka inilah masanya anak-anak berikan pendedahan untuk melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Okey. Isi yang ketiga adalah mengatur program-program yang bermanfaat yang dapat mengembangkan bakat dan hobi anak-anak juga. Jadi itu merupakan isi yang ketiga. Okey. Baiklah. Kita baca lagi. Aktiviti gotong royong berkebun dan membersihkan persekitaran rumah dapat dilakukan dengan anak-anak sepanjang cuti persekolahan berlangsung. Jadi ayat terakhir ni juga merupakan isi yang keempat lah. Okey. Isi keempat iaitu aktiviti gotong royong berkebun dan membersih persekitaran rumah dapat dilakukan dengan anak-anak sepanjang cuti persekolahan berlangsung. Jadi itu juga merupakan isi yang keempat. Okey. Kita baca lagi. Ibu bapa digalakkan supaya menghantar anak-anak mengikuti program semasa cuti persekolahan. Terdapat banyak program yang dianjurkan oleh pihak swasta seperti kem motivasi, kem saintis muda, kem bahasa, klinik sukan dan sebagainya. Okay, jadi itu juga merupakan isi yang kelima. Okay, iaitu menghantar anak-anak mengikuti program-program semasa cuti persekolahan. Okey. Isi yang ke-5. Okey. Yang kem motivasi ni, kem saintis ni tidak perlu diletakkan, tidak digalakkan untuk meletakkan isi sebagai contoh. Okey. Setelah itu, aktiviti melancong ke tempat menarik amat baik untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman anak-anak juga. Jadi itu merupakan isi yang terakhir. Okey, iaitu aktiviti melancong ke tempat menarik amat baik untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman anak-anak. Okey, merupakan isi yang ke-6. Jadi okey. Perkara terakhir adalah sebenarnya ibu bapa patut memanfaatkan masa cuti persekolahan anak-anak dengan bijaknya. Ibu bapa perlulah mengambil peluang untuk mengatur program-program yang bermanfaat buat anak-anak. Jadilah ibu bapa yang prihatin dan mengambil berat terhadap anak-anak. Jadi perenggan yang terakhir ni merupakan hanyalah perenggan kesimpulan sahaja. Okey. Jadi ni adalah hanyalah perenggan kesimpulan sahaja, tiada isi di dalam tu ya. Jadi untuk keseluruhan
ringkasan ini ada 6 isi. Okey. Hanya ada 6 isi sahaja, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Jadi satu isi mempunyai satu isi adalah 2 markah. Okey. Untuk lebih baik, anda juga boleh digalakkan menggunakan 5 isi saja. 5 isi saja. Okey. Tapi untuk backup, okey, awak juga boleh buat kepada 6 isi. Bergantung kepada keperluan lah, bergantung kepada jumlah perkataan tu. Okey. Ringkasan mestilah tidak melebihi 100 patah perkataan. Okey. Baiklah murid-murid. Okey. Sila sediakan buku penulisan untuk kamu saling ringkasan lengkap. Okey. Okay, cara yang pertama untuk kita menulis ringkasan yang lengkap adalah dengan kamu menyebutkan kembali kata kunci daripada petikan di atas. Okey. Iaitu peranan. Ini bukan kata kunci. Okay, peranan ibu bapa dalam memanfaatkan cuti persekolahan anak-anak adalah dengan pulang ke kampung, menziarahi sanak saudara bagi mengeratkan hubungan silaturahim. Okay. Dalam pada yang sama, ibu bapa perlulah mengatur jadual kelas tambahan yang sesuai. Okey. Tengok kata wacana, penerima wacana ialah dalam pada yang sama. Okey. Kita dah menunjukkan, kita dah pergi isi yang kedua. Okey, isi yang ketiga pula. Selain itu, ibu bapa perlu mengatur program yang manfaat untuk mengembangkan bakat dan hobi anak-anak. Okey, selain itu, bukan pandai wacana yang mempunyai 2 patah perkataan sahaja. Okey. Seterusnya, ibu bapa mengadakan aktiviti seperti bergotong royong, berkebun dan membersihkan persekitaran rumah bersama-sama dengan anak. Okey. Seterusnya pun penulis wacana. Okey, di samping itu, ibu bapa digalakkan supaya menghantar anak-anak mengikuti program-program semasa cuti persekolahan. Okey. Penggunaan di samping itu penulis wacana yang mempunyai 3 patah perkataan saja. Okey, akhir sekali, aktiviti melancong ke tempat-tempat ini dapat dilakukan oleh ibu bapa bersama anak-anak semasa cuti persekolahan. Okey. Akhir sekali penulis wacana yang terakhir. Okey, jadi itu merupakan tidak siaplah ringkasan lengkap ni. Jadi berapa patah perkataan yang kita guna? Yang kita iaitu 95 patah perkataan sahaja. Jadi lebih ke tak 10? Tidak kan? Jadi kamu akan berpotensi untuk memperolehi markah sebanyak 15 per 15 untuk ringkasan lengkap ni. Okey. Jadi itu sahaja penulisan, contoh penulisan ringkasan lengkap ni. Jadi apa yang cikgu dapat rumuskan pada pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah kamu perlu fahami soalan, okey, dan kata kunci soalan tersebut. Okey. Yang kedua, okey, perenggan tu tidak boleh melebihi 100 patah perkataan. Hanya 1 perenggan sahaja. Okey. Dan yang ketiga adalah gunakan penanda wacana, okey, supaya kita dapat membezakan antara ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat seterusnya lah. Okey. Elakkan menggunakan contoh atau huraian sebagai isi. Cari isi utama sahaja. Okey, tidak perlu untuk kamu letakkan contoh atau huraian. 1 isi adalah 2 markah. Okey, dan 5 markah bahasa. Jadi itulah yang cikgu dapat simpulkan apa yang kamu belajar hari ini. Okey, semoga kamu semua dapat
memanfaatkan ilmu hari ini. Okey, untuk tugasan yang seterusnya cikgu akan berikan arahan selepas ini. Okey. Baiklah, untuk tugasan kamu pula, kamu hanya perlu imbas QR code untuk dapatkan pautan latihan kendiri tersebut. Jadi di situ cikgu sudah sediakan beberapa arahan untuk kamu menyempurnakan tugasan tersebut. Tugasan tersebut merupakan penulisan karangan ringkasan. Oleh itu, diharapkan semua untuk patuhi tempoh penghantaran tugasan yang telah ditetapkan, dan selamat mencuba. Secara kesimpulannya, pembelajaran kita pada hari ini adalah penulisan karangan ini sebenarnya mudah saja kerana ianya ditulis dengan satu perenggan saja. Dan soalan ini biasanya diberi pilihan sama ada kamu nak pilih rumusan ke, ulasan ke, ringkasan dan sebagainya. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.